Okey, kita bertemu semula dalam bahagian kedua. Sebenarnya bahagian pertama tu saya saja off pasal nak test video yang saya record tu ada suara ke tak ada suara. Jadi video yang kedua ni confirm ada suara lah. Kadang-kadang kenapa kadang-kadang alik-alik kita main tekan-tekan, klik, dia record skrin saja. Tetapi suara dia tak mau record. Naya nak kena repeat balik kan. Macam-macam untuk recording screen ni, saya pakai ni, apps ni. Bukan apps lah, yang ni dia extension kepada Google Chrome. Tapi saya heran macam mana nak record muka, tak ada. Dia tak ada kamera lah untuk record muka. Saya cuba pakai Fluvid tu. Fluvid tu, memanglah dia akan install dekat database depa kan, dekat cloud. Tapi problem dia, bila kita record free punya, dia bagi sejam. Lepas tu, uh, agak lama nanti bila kita record tu suara kita mula-mula okey, lepas tu dia campur lah. Bunyi belahak lah, bunyi orang gelak lah. Tu saya pening. Saya sempat agak record lah tu, dekat setengah jam. Lepas tu terpaksa repeat balik. Berapa kali saya belahak kan. Tu yang saya tak mau lah video tu. So, saya pakai benda ni lah. Okey, mari kita buat yang ni dulu. Okey, kita tengok dekat mana kita nak mula. Pertama sekali kita parti kan. Kita tengok Okey, dia ada bulatan, bulatan-bulatan. Kemudian dia ada sudut. Yang ni yang saya nak kena cerita ni macam mana nak buat. Sudut ni. Okey, dia bagi panjang. Jadi nak mula kat mana? Okey. Kalau saya cadangkan kita mula pada titik tengah ni. Kita mula pada titik tengah ni. Okey. Jadi kita lukis satu bulatan besar dahulu. Bulatan berjejari 50. Jadi kita klik circle. Kita nak buat bulat kan. In English bulat call circle. So kita klik circle. AutoCAD tanya kita. Tentukan titik pertama. Jadi kita mula 0,0. Enter. Tentukan jejari. Kita bubuh 50. Enter. Habis hilang. Mana kita guna circle? So jangan panik. Kita type saja Z. Tu zoom. Lepas tu AutoCAD tanya kita nak zoom jenis apa? Kita pilihlah. Okey, zoom all. Jadi kita nampak, sini circle kita. Okey. Macam mana kita nak gerakkan di tengah? Kita pergi cari tangan. Kita pegang, kita bawa ke tengah. Okey. Walaupun kita bawa ke tengah ni, sinilah, ke sinilah, ke sinilah, ke sinilah, titik di sini tetap kosong. Maksudnya kita gerakkan dia ni, kita gerakkan kertas. Kita tak ubah titik dia, kita maintain dekat situ. Okey, maksudnya kita gerakkan kertas. Pindah ke sini titik kosong. Tarik metal ni, sini titik kosong. Jadi dia maintain titik kosong. Okey. Kemudian kita nak buat satu bulatan yang kecil ni pula dengan jejari 30. Okey, macam mana nak buat? Okey. Bila kita klik circle, nampak? Dia tanya kita lagi. Tentukan titik tengah. Titik tengah kita adalah sama dengan titik tengah bagi bulatan yang asal tadi. Jadi kita boleh type 0,0. Enter. Lepas tu AutoCAD tanya kita, berapakah jejarinya? So kita masukkan 30. Enter. Settle. Jadi maksudnya kita dah settle 2 bulatan. Okey, sekarang ni yang ini yang agak apa orang kata tricky sikit. Sini, macam mana kita nak buat bulatan kecil ni? Okey. Bulatan kecil ni simple saja. Dia adalah terdiri daripada 8 bulatan kecil yang berjejari 5. Okey. Sekarang ni, bagaimana kita nak menentukan titik tengah bagi bulatan berjejari 5? Jadi kalau kita tengok daripada drawing ni, kita bertekarlah kan, memang boleh tekar terus. Bulatan ni jejari dia adalah pada titik kuadran bulatan berjejari 30. Nampak tak ni? Kat sini dia bagi hint dia ni. Okey. Jadi kita pun lukislah. Bulatan berjejari 5 bertitik tengah dia di kuadran jejari 30. Ni kuadran. Jadi kita klik di situ, kita masukkan jejari 5. Habis. Betul? Nampak tak? Kan? Boleh je kan?
Okey. Sekarang kita dah buat yang itu dah. Kita tengok balik pening lah noh, saya ubah sini, saya ubah sini kan, dia jadi pening juga kan. Jadi lebih baik nanti print satu lah, print satu. Print kertas ni, senang kita nak refer. Okey, bulatan ni kita kena trim dia. Kita kena bagi dia separuh bulatan. Okey, so kita patah balik kepada AutoCAD. Jadi untuk guna command trim, type saja TR, enter. Okey, masih ingat kita kena pilih dahulu limit dia. So, bulatan ni menjadi limit dia, enter, buang yang tengah. Itu satu. Betul tak? Kemudian kita enter lagi sekali, dia jadi trim lagi. Tengok kosong, tengok command kosong. Tapi bila saya enter, dia akan repeat balik command yang tadi, trim. Okey. Sekarang ni saya nak buang separuh bulatan sini. Jadi kita pilih limit dia dulu. Ini limit dia. Enter. Baru kita buat. Nampak tak? Boleh? Kan? Okey. Tetapi sekarang ni, adakah kita nak copy paste satu-satu? Sebabnya kalau kita tengok dekat drawing kita ni, satu dia ada 8. Takkan kita nak copy paste. Tapi kita pun tak tahu jarak ni. Ni jarak ni. Berapa jarak titik tengah ni ke titik tengah ni? Takkan kita nak ambil 360 darjah bahagi 8. Lepas tu kita nak buat sudut pula. Oh, peningnya tu. Kan? Jadi tak payah guna yang itu. Kita pergi cari satu command penting. Iaitu command yang dipanggil array. Nampak tak array ni susunan? Array ni susunan. Command ni banyak, kalau kata kita nak guna dia, kita boleh guna dia. Kalau kata nak design macam contoh sport rim ke, kan? Sebab kita kena repeat beberapa bahagian kan. Kita sesuai guna command array. Ataupun kalau kata kita buat drawing bangunan, contoh kita nak buat susunan meja. Takkan kita nak lukis meja kecil satu. Contohnya katalah kita ada satu bilik. Dalam bilik itu ada susunan meja 5 biji kali dengan 10 biji. Jenuh kita nak susun satu-satu, nak buat copy paste. Jadi tak sesuai. Jadi lebih mudah kita menggunakan array. Ini kalau kata susunan meja, kita boleh pakailah rectangular array. Kalau ada path susunan, macam contoh kita nak buat drawing, kita nak buat landscape contoh kan. Kita nak buat lukisan bunga contohlah ni. Bunga untuk susun di tepi-tepi jalan. Kita sesuai guna path array. Kalau bulat, kita gunalah polar array. Jadi dalam contoh ni, saya gunakan polar array. Okey. Jadi kalau kata Miza, Syamin dan juga Akmal nak try buat pola yang lain, boleh cuba. Okey. Saya tunjuk satu contoh menggunakan polar array. Jadi kita klik polar array. Lepas tu AutoCAD tanya kita, pilih objek. Jadi objek ni yang kita nak array ni. Okey. Ada lagi tak nak pilih? So tak ada. Bila tak ada, enter. Lepas tu dia tanya kita specify point of array or base point or axis. Jadi kita pilih center point. Sebab bulatan ni dia akan merujuk kepada titik tengah di sini. Kita klik dah. Okey, nampak dia jadi 6. Betul tak? Bila dia jadi 6, maksudnya tak betul lah, kita ada 8. Jadi macam mana kita nak pilih? So kita cari kat sini ni. Associative ke, base ke, item ke, angle between ke. Ni kalau kita ada angle between, fill angle, rotation, exit dan seterusnya. Jadi dalam case kita ni kita ada item. Kita masuk item. Bila kita klik item tadi, cuba tengok Ni command kita kan, kita suruh dia buat array. Lepas tu associative ni maksudnya titik tengah. Yes. Kemudian tadi kita pilih item. Ni. Item. Lepas tu dia tanya kita berapa bilangan item. Kan ada 6, tapi kita nak 8. Kita bubuh saja 8 kat sini. So jadi dia keluar 8 lah. Tak gaduh nak copy paste. Betul tak? Macam saya kata tadi nak buat sport rim senang kan. Macam sport rim, anggap ni bulat macam sport rim. Sini batang 1, batang 2, batang 3, 4, seterusnya. Jadi bila menggunakan array, sekelip mata saja dia boleh settle. Cuma hanya kerja kita lah ni, kita trim sajalah.
Yang tu kita tak boleh adjust lah sebab kita nak ni, bulatan ni masih ada kan. Jadi kita terpaksa trim manual. Trim pun tak ada masalah, kita nak buang yang tengah ni, jadi ni limit dia, ni limit, ni limit dia, ni limit dia, ni limit dia untuk kita buang sini ke sini, sini sampai limit sini. Senang saja yang ni. Okey, lepas tu dah habis pilih, enter, buanglah dia. Kan? Habis. Kalau kata satu-satu nak buat, kalau kata manual, kita kena bahagi sudut. Cari garisan panjang, sudut ni, susah. Lebih baik kita buat array. Okey? Okey, siap bahagian tu dah. Dah siap dah. Okey, sekarang kita cuba corner sebelah kiri. Titik tengah ke titik tengah yang ini 100. Jadi macam mana kita nak tentukan 100 tu? Satu cara yang saya selalu buat cepat, saya guna cepatlah. Kalau koordinat, kita nak kena letak negatif 100, koma 100 lah, tidak? Kita nak dapatkan titik ni, kat sebelah ni. Tapi kalau cara saya ni, kita buat saja garisan rujukan. Okey. Kita klik line, garisan rujukan. Tengok, titik tengah tak mau keluar kan? Kita kacau bulat ni. Baru dia keluar. Dia snap. Okey, gerakkan. Saya nak garis lurus. Bila kita nak garis lurus, kita onkan auto supaya dia betul-betul lurus. Okey. Kalau kita tak onkan auto, kita dapat garisan yang agak-agak lurus. Tak boleh. Okey, kita nak tepat. So, tepat kena onkan auto. Tarik panjang-panjang dan nilai dia adalah 100. Enter. Okey. Kita dah dapat dah tu titik tengah tu. Tapi pensil masih di kertas. Enter lagi sekali. Okey, sekarang kita dah angkat pensil kita. Tengok cursor mouse kita ni, dia dah tak melekat atas kertas lah. Okey. Jadi maksudnya kita dah angkat pensil tu lah. Okey, now kita buatlah satu bulatan yang berjejari berapa? Kita tengok dimension dia. Oh, dimension dia buat simbol macam ni. Simbol macam ni adalah diameter. Okey. So kita klik circle. Kita letak kat ujung ni. Klik. Kita masukkan radius. Nampak? Kita boleh pilih radius jejari ataupun diameter. Kalau nak diameter, kita klik diameter. Kita masuk 30. Kita bagilah diameter 30. Okey. Kemudiannya pula jejari 30. Ini sajalah konon nak trik lah 30-30 kan. Tapi Kemal, Miza dan juga apa nama ni Syamin mesti tak tertipu lah. Ini kalau kata budak-budak apa perdana ni pakai lingkup ni. Okey, kita buat titik tengah di sini. Sekarang ni jejari dia 30. So kita masukkan 30. Habis. Jadi line yang kita buat rujukan tadi ni kita boleh buang lah. Tak perlu lah. Okey, kita guna garisan tadi ni cuma nak menentukan titik tengah bagi bulatan. Okey, sekarang ni pula. Mari kita tengok. Nampak tak ni? Yang ni kita dah belajar itu kan? Tangent. Okey. Jadi untuk kita buat tangent, kita klik bulatan. AutoCAD tahu kita nak buat circle. Lepas tu AutoCAD tanya kita nak bubuh titik tengah ke ataupun nak guna 3 titik, 2 titik ataupun tangent radius. Kita nak guna tangent radius lah supaya tangent sentuh sini satu, sentuh sini satu. Jadi tangent radius. Lepas tu dia tanya kita lagi, tentukan tangent pertama. Tangent pertama di sini. Kemudian dia tanya lagi tangent kedua. Kita bubuh di sini. Lepas tu dia tanya lagi berapa radius dia. Radius dia 40. Enter. Okey. Jadi kita repeat pula kat bahagian atas ni. Circle. Okey. Saya klik circle. Kita repeat tangent radius tadi. Satu di sini, satu di sini. Default value dia 40 juga. Tak payah tag lah. Default value ni dia pakai nilai yang sebelum ni. Jadi kita enter. Okey. Jadi langkah seterusnya kita buang bahagian sini. Jadi kita pun type lah TR untuk print. Enter.
Limit dia apa? Nombor satu kan, ni trim, kita suruh AutoCAD buat trim, lepas tu AutoCAD tanya kita select objek. Saya ulang lagi sekali ya. Select objek tu maksudnya kita kena pilih limit dia dahulu. Jadi saya nak buang ni bahagian ni. Limit dia adalah di sini lah titik ni, titik tangent sini ni. Kan? Jadi saya select je lah semua. Saya select saja semua. Sebabnya kita mana nak boleh klik titik tangent tak nampak kan? Jadi kita klik je lah semua dah. Jadi dia akan apa, walaupun kita select semua, tapi yang bersentuh itulah yang limit dia. Okey? Okey, kemudian dah tak ada limit dah, enter, baru kita buang yang kita tak berkenan tu. Settle lah, kan? Klik button saja. Ha. Okey. Kemudian, yang ini satu contoh lain. Yang ini yang agak ramai orang akan keliru lah. Kita kena buat satu garisan. Okey, kita nak dapatkan titik tengah ni. Titik tengah bulatan ni. Okey, tetapi kita kena guna sudut dan juga panjang. Sudut dan juga panjang. Jadi macam mana nak guna? Okey, cara dia, kita klik satu line, kita pergi bubuh di titik tengah, klik, okey, kita letakkan alias. Alias. Okey, panjang dia 130, sudut dia adalah sekejap, tak jadi pula. Saya pun batuk lah, pasal apa pun tak tahu. Tak apa. Alias 130. Lepas itu bersudut. Jangan lupa tekan sudut lah. Tekan dekat mouse ni. Tekan tanda ni. Tekan dekat keyboard kita. Tekan tanda ni. Tanda yang betul. Macam sudut tu. Sudut. Alamak, dia dah masuk kosong lah. Sorry. Saya repeat lagi sekali ya. Line. Kacau bulat ni supaya dia muncul titik tengah. Okey. Alias 130 bersudut 60. Nampak lagi tu? Enter. Okey. Enter lagi sekali untuk angkat pensel. Sekarang ni pensel aktif ni. Jadi di sinilah titik tengah kita. Okey. Sebelum saya sambung yang itu, saya nak tunjuk satu contoh. Tengok Ini contoh lain lah. Ni tak ada kaitan lah. Tetapi nak tunjuk contoh penggunaan sudut dan juga alias. Okey, katalah saya klik satu line di sini. Garis lurus. Saya nak buat satu line di sini. Kan? Di sini. Okey. Tetapi saya nak buat sudut. Jadi bila nak buat sudut, kita kena letak alias dahulu. Okey, kita kena letak alias dulu. Kemudian, cuba tengok dekat mouse ni. Dia padam lah. Sekejap lah. Saya ulang balik Alias. Kita nampak tak yang highlighted tu? Highlighted tu maksudnya nilai panjang. Ini kalau kita nak bekerja dengan sudut. Okey. Katalah kita letak yang nilai highlighted biru tu adalah panjang. Jadi kita katalah kita nak bubuh panjang 50 contoh. Bersudut, katalah sudut dia 45 darjah. Jadi kita kena tekan simbol tu. Simbol kurang ni. Ni. Type dekat keyboard kita. Lambat ni. Bila lambat, dia lambat nak jadilah. Tapi dia step dia macam tu lah. Kita klik dulu. Macam contohlah, ni kita ada garisan. Kemudian, kita nak tambah satu garisan yang mempunyai sudut. Jadi, bila kita nak bubuh sudut saja, nak buat garisan bersudut, kita mesti kena letak alias. Sorry, dia saya terlambat sikit, dia hilang tu. Okey, alias. Slow motion dia tak boleh. Saya offkan dia dulu, auto ni. Okey, shift. Tekan alias. Sudut panjang 30 dan juga sudut. Sekarang ni saya nak masukkan sudut. Nampak dia highlighted kat sudut kan? 45. Enter dan enter.
Jadi kita akan dapat garisan yang panjang dia tadi 50 dan bersudut 45 darjah. Okey, boleh? Macam tu cara dia. Okey. Katalah nak tambah atas ni pula pun boleh, tak ada masalah. Klik. Katalah kita nak tambah garisan yang panjang dia 80 bersudut 60. Okey, tapi ingatlah kita kena alias dahulu. Panjang dia 80 bersudut 60. Jadi bila kita tengok sudut ini yang ini garisan ni yang saya highlight ni, bila kita bandingkan dengan garisan lurus dengan garisan yang melintang ni, sini nak 45 darjah. Kemudian garisan ni pula kalau kita compare dengan garis lurus ni, sini 60 darjah. Okey, saya harap clear itu, Kalau tak clear nanti bagi tahu balik. Okey. Jadi berbalik kita kepada latihan kita. Jadi di sini adalah titik bagi bulatan berjejari 10. Okey. Jadi kita teruskan. Ambil skill. Klik dekat bulatan ini. Jejari 10 yang kecil tu. Okey, itu satu. Kemudian klik another circle. Berjejari 25. Nampak? Senang je kan? Yang agak susah, yang saya rasa yang agak mengelirukan bagi latihan ni adalah array. Lepas tu kita nak buat sudut. Yang lain semua akan jadi mudah lah. Okay, next. Kita nak cuba buat yang lengkok kat sini ni. Okay, kemudian kita ambil circle. TTR. Enter. Sini. Ke sini. Dan sudutnya 80. Enter. Settle. Kan? Kita teruskan dengan trik. Ini saya tak payah repeat lah, Kita pilih limit, enter dan kita buat. Okey, hampir selesai lah kita punya ni. Start je ni. Hari ni, minggu ni saya bagi 2 latihan lah. Pasal saya nak claim latihan ni sebagai test. Walaupun assessment, tapi kita panggil dia sebagai test lah. Tu yang saya bagi 2 soalan. Tapi senang je, jangan bimbang. Okey, senang saja. Okey, sekarang ni bulatan yang ni pula. Okey, mari kita tengok circle TTR. TTR tu tinja-tinja lah. Katalah saya pilih di sini, saya mulakan di bawah ni kan. Naik ke atas. Kemudian jejari dia bagi 300. Enter. Nampak tak? Terus dapat saja. Tetapi kalau saya ambil circle R, saya mula di sini, saya habis kat sini. 300. Jadi dia. Nampak dia ikut tu. Jadi maksudnya apa kat sini? Dekat mana kita mula pilih bulatan untuk ditangentkan tu, memainkan peranan penting. Nampak? Dia pergi ikut sana. Jadi maksud dia, dia suka lari lah, Sekejap saya nak adjust sikit. Jadi saya harap semua boleh buat, Kalau boleh, waktu kelas untuk subjek saya ni, habiskan hari Sabtu juga. Jangan carry on bawa pergi hari Senin, hari Selasa. Tak perlulah, jangan. Sebab benda ni kita nak kena duduk buat. Jadi sebab tu, lepas dapat macam kelas Dr. Ernie habis, terus tengok video saya terus. Kita tak payah buat kelas waktu yang sama. Sebab saya duk fikir, kalau kita buat kelas hari Sabtu juga, jadi latihan bila Syarmin, Miza dengan Akmal nak buat, kan? Kita tak mau ganggu hari lain. Okay, saya ulang balik. Saya klik circle. Kemudian TTR. Kita mesti pilih yang mana yang sesuai supaya ada ni. Supaya dia betul-betul kena dekat titik tangent seperti yang kita nak. Okay. Maksudnya titik tangent pemilihan bulatan tu maksud saya kan. Kalau kata kita pilih bulatan mula untuk tangent di sini, yang kedua di sini, bulatan dia akan main kat sini. Okay.
Jadi seterusnya saya pun trim. Limit dia adalah di sini, sini, enter. Yang kita nak buangnya adalah di sini. Habis ya? Set saja kan? Saya ingat cepat ni, setengah jam. Saya rasa setengah jam boleh siap. Okey? Okey, kita teruskan pula. Yang kedua adalah dimension. Dimension pun penting juga. Kenapa dimension penting? Sebabnya, kalau kita siap drawing kita, let's say kita nak produce di production line ni kan. Kalau kita tak bagi dimension, macam mana awak nak buat? Jadi dia tak clear lah kan. Jadi kita kena bagi dimension. Dimension pula kita boleh dapat di menu ini. Kita boleh klik terus linear. Contoh nah, saya ambil linear. Kita ambil meja. Sini ke titik ni. Nampak dia tak mau keluar bulatan kan? Kacau bulatan tu kecil tu sikit. Nampak border snap. Tarik turun bawah. Okey. Nampak tak? Mesti tak nampak kecil betul tak? Kalau kecil, okey. Saya ikon-ikon ni saya tak apa nak clear sebab saya selalunya biasa type. Okey. Jadi, untuk kita ubah ni, untuk kita ubah ketinggiannya ni, kita boleh type saja dim style. Dim sum. Dim style lah. Dim sum, sedap lah kan? Kalau kata dim style ni, okey lah. Kita boleh modify. Kalau nak set current pun boleh, nak buat baru pun boleh. Tapi selalunya kalau modify pun dah cukup. Okey. Ni dia ada menu-menu dia lah. Nak color apa, line type jenis apa, putih-putih ke, sambung-sambung ke, ketebalan dia banyak mana. Pilih mengikut kesesuaian ataupun mengikut seperti mana yang dikehendaki. Ataupun mengikut kontraktor ataupun mengikut tender ke apa kan lah. No? Tapi cara nak ubah dia kita pergi ke dim style. Ni arrow size. Buat masa sekarang ni, yang belakang tadi kita guna ni 2.5. Agak kecil. Apa kata kita cuba 5. Contoh no. Text 2.5 juga ada bubuh. Apa kata kita cuba 6. Besar sikit pada ni. Pada apa nama? Pada kepala arrow tadi. Kepala arrow tadi 5. Text ni kita bagi jadi 6. Jenis dia macam mana? Kalau nak dapat macam yang apa? Yang dekat sini, ni dia menegak macam ni, saya pilih horizontal. Kemudian okey lah. Close. Jadi dia agak besar sikit. Itu bagaimana kita nak dimension. Okey. Kemudian dimension jari pula. Kita klik, ambil radius. Ini untuk nanti latihan ni saya nak dimension sekali no. Nanti semua cuba buat dimension sekali. Diameter kita ambil sini. Okey. Senang ke? No? Sudut macam mana pula? Okey. Untuk sudut ni kita kena buat satu apa panggil? Satu garisan untuk rujukan tau. Sebab dia apa tau? Saya tunjuk Ini untuk linear. Linear senanglah. Okey. Kalau untuk sengit kita kena pakai line. Jadi kita klik line, boleh tak kau sini ke sini ya? Saya rasa boleh ni. Nampak tak? Titik ni ke titik ni. Nampak 100 kan? 130. Okey, kita biar duduk situ. Untuk kita dapatkan sudut, okey kita kena pakai angular. Klik angular, klik, nampak kita tak ada reference. Jadi tak keluarlah garisan sudut kita tu. Makanya kalau kata nak buat dimension apa-apa pun, make sure kita ada rujukan. Sekarang ni saya tambah satu garisan rujukan semata-mata untuk buat dimension sudut. Okey. Saya onkan auto lah sebab nak buat garisan lurus ni. Okey, yang ini pun untuk apa nama? Rujukan saja. Ataupun kalau kita tengok dekat drawing kita ni kan. Panjang pendek, panjang pendek. Ini nak menunjukkan sini adalah center line. Jadi kita buat center line lah untuk bulatan kita ni. Sana. Saya extend sikit sampai ke hujung, tak apalah. Okey, jadi kita kena ubah jenis garisan ni. Kita kena pergi ke layer.
Kita cari, oh tak ada garisan yang panjang, pendek, panjang, pendek. Jadi kita pun pi kat other, kita cari dekat sini pun tak ada juga. Tak apa, dengan pendek kita load. Kita cari center untuk line. Ni center line ni. Pilihlah yang mana bersesuaian lah. Kemudian OK. Kemudian kita pilih, kemudian kita OK. Jadi, untuk kita ubah, kita pilih garisan tadi. Kita pun klik center line. OK, nampak? Kita ada rujukan line dah. Satu center line kat sini. Yang satu lagi garisan dimension ni. Jadi, bila ada garisan tersebut, maka barulah kita boleh buat sudut 60. Kita nak buat measurement untuk sudut. Saya nak awak tak boleh pula dah. Saja betul ni. Okey, tak boleh. Tak apa, kalau tak boleh tang tu, cuba kita snap dekat. Saya ingat tak boleh lah ni. Dia tak mau keluar juga. Tak apa. Kita buat garisan center line dulu. Sebab untuk dimension ni, dia kena ada point untuk dia measure. Saya bagi saya buat ni sekejap. Make sure dia snap di center. Okey. Nampak macam dia tak kena dekat center tu. Sana saya nak buat garisan dulu. Saya kacau bulatan ni. Okey. Okey, agak-agak lah no. Kalau kata latihan sebelum ni kita buat satu bulatan berjejari 10 milimeter lebih daripada bulatan ni untuk kita buatkan limit garisan center line kan. Ini tak payahlah, kita agak-agak sajalah. Okey, untuk center line, make sure kita panjangkan dia tau. Sebab apa? Kalau kata kita buat macam ni, okey, ni center line lagi lah. Saya agak-agak setakat ni saja. Kalau kata kita pergi sambung macam ni, tengok ini sampai sini. Kemudian saya pergi sambung. Dia akan tak nampak titik tengah garisan tu, dia tak nampak sangat center line. Dia tak nampak sangat. Okey, saya tunjuk contoh. 1, 2, 3. Saya ubah pergi center line. Okey. Dalam setengah kes, dia bolehlah nampak. Okey. Cumanya, sebaiknya bila kita nak buat center line ni, kita jangan sambung. Ini dua garisan yang berbeza yang kita sambung. Tak mau. Terbaiknya, kita ambil satu solid line saja. Line ni, kita panjangkan dia. Itu yang terbaik lah. Okey. Kita nak macam tu. Sebab ada banyak kes lah bila dia bersambung line tu. Okey. Nanti last sekali dia akan nampak, dia jadi garis lurus juga. Sebab tu saya selalu advise, center line mesti satu line yang solid. Bukan yang joint punya line. Okey. Okey, kita patah balik. Kita tengok macam mana nak buat sudut 60 darjah. Saya rasa macam tak boleh juga ni. Dia tak mau nak keluar juga. Okeylah, kalau kata tak boleh juga, sekejap sekejap. Sepatutnya dah okey ni. Dia tak mau jugalah. Okey, kita buat je lah. Kita terpaksa buat jugalah. Kita buat satu garisan lagi sekali. Garisan yang mewakili sudut 60 darjah. Okey, kita layan sajalah. Okey, so kita klik dekat titik sini. Nanti last sekali kita padam balik garisan ni nah. Okey, kita klik satu garisan. Jangan lupa alias. Ini rujukan punya garisan. Saya nak bubuh saja berapa value pun. Sebab last sekali kita nak padam. Okey, 60. Enter dan enter. Okey, sekarang ni ini rujukan dia. Okey. Yang saya tambah tadi ni, ini rujukan dia. Katalah saya tukar warna lah. Jadi dia nampak lain sikit. Yellow Okey, sekarang ni saya klik yang ini, saya klik yang yellow. Saya klik garisan center ni. Baru dia keluar, nampak tak? Ketegak je. Kan? Ni 60 darjah. Okey. Dapat tu. Okey, sekarang ni saya buang balik yang kuning ni.
Sebab kita dah dapat sudut dah. Okey, tengok. Agak-agak kedudukan 60 ni mengganggu tak? Kalau mengganggu, ganggu ni maksudnya 60 ni diduduk atas garisan ni. Jadi kalau ganggu, kita klik dia. Okey. Kita gerakkan dia ke bawah sikit, nombor tu. Dia tak apa, dia boleh gerakkan. Okey. Agak-agak bagi cun tu, tak kacau siapa-siapa, tak kacau line mana-mana. Bolehlah tu. Okeylah tu. Okey. Kemudian, yang lain saya ingat semua boleh buat lah. Saya ingat yang lain semua boleh buat. Maksud saya yang lain ni maksudnya sini semua, saya rasa semua Syamin, Miza dan Akmal boleh buat ni. Cuma yang ini macam mana? Okay, yang ini pula kita ambil radius. Kita pergi klik sini. Jadi dia keluar 8. Betul tak? Pasal dia tak keluar 8 kali 5. 8 kali 5 tu kita kena edit dia sikit. Okay, cara nak edit dia adalah kita explode dulu. Okay. Pasal apa tau? Pasal dalam keadaan ini dia bersatu padu. Tak boleh. Okay. Jadi, kita kena pecahkan dia dulu. Explode. Enter. Pilih benda apa yang nak explode. Enter. Okay, sekarang ni dia dah berpecah dah. Okay, bila dia dah berpecah, baru kita double click. Barulah kita type 8x5. Habis. Macam tu lah. Okay, boleh tak? Okay, kalau boleh, bila dah siap semua ni, pindah pergi ke layout. Okay, pangkah padam yang itu. Kita repeat balik nama plot kita. Non. Letter. Saya lupa saya dah tengok ni. Sekejap. Make sure apply to layout. Dan okay. Non-plot selected. Non-plot device selected. Please select the device. Dia pergi kat dia. Okay saja. Dan cancel. Nampak dia terbalik dah ni. Saya silap size. Plot. Saya ingat inilah 8 kali 11 kan. 1 milimeter. Apply to layout. Tak payah okey lah. Sekejap lagi dia keluar benda tadi. Macam tadi tu. Kita just cancel saja. Tak menjadi pula. Sekejap saya cuba lagi sekali lah. Sekejap lah. Okey. Saya rasa betul dah ni. Letter 8 kali 11. Sekejap lah, saya terlupa ke? Apa setting dah? Kita cuba setakat mana lah, sebab 8 minggu ni saya ingat banyak yang tak boleh cover lah. Kan? Bukan dia juga. Saya lupa lah size dia. Saya try lagi sekali lah. Inci, milimeter. Betul dah. Okey. Dapat tadi. Betul lah. Okey. Kemudian, kita cari balik title block kita tu. Mana saya letak? Yang ini kot. Saya buka balik. Kita copy saja. Okey. Copy selection. Kita pergi dekat drawing kita yang baru. Kita paste. Besar lah. Tak boleh macam tu lah. Okey, saya stop dulu. Saya stop dulu setakat sini. Saya sambung balik macam mana kita nak transfer daripada model kita ke layout. Okey. Kita bertemu kat 40 minit juga.